Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam. Bersiaran langsung bersama saya Fifi Filantisha, penyampai berita anda pada malam ini. 1001 persoalan timbul bagi isu Zain Ryan. Pihak polis sedang berusaha mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan pembunuhan kanak-kanak autism Zain Ryan Abdul Matin yang mayatnya ditemukan kira-kira 200 meter dari kediamannya di apartmen idaman Damansara Damai. Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Khan menyatakan bahawa proses penyelidikan masih berlangsung dan akan memberikan perkembangan lebih lanjut seiring waktu. Beliau juga menjelaskan bahawa pasukan khas telah ditugaskan untuk menyelidik secara menyeluruh dan segala kemungkinan sedang dikumpulkan. Datuk Husin Omar Khan menyatakan bahawa perkembangan selanjutnya akan diumumkan oleh Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Informasi sebelumnya menyebutkan bahawa kanak-kanak autism berusia 6 tahun itu diduga dibunuh di lokasi lain sebelum mayatnya ditemukan di sungai. Maklumat ini diperoleh dari hasil bedah siasatan yang dilakukan terhadap mayat kanak-kanak tersebut. Harga minyak botol akan kekal. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN telah mengumumkan langkah-langkah untuk menstabilkan harga minyak masak tulen dalam botol dengan menetapkan harga-harga tertentu. Hal ini dilakukan adalah antara usaha kerajaan untuk membantu rakyat bagi mengurangkan kenaikan kos sara hidup. Harga minyak masak tersebut ditetapkan pada RM6.90 untuk 1 kilogram, RM13.30 untuk 2 kilogram, RM19.60 untuk 3 kilogram dan RM30.90 untuk 5 kilogram. Langkah ini merupakan inisiatif kerajaan Madani untuk mengawal harga runcit maksimum melalui Perintah Kawalan Harga dan Anti Pencatutan. KPDN juga menegaskan bahawa tindakan undang-undang akan diambil terhadap peniaga yang melanggar harga maksimum tersebut. Kementerian juga berjanji untuk memantau dan melaksanakan penguatkuasaan secara aktif serta menggalakkan pengguna untuk melaporkan pelanggaran undang-undang yang telah ditetapkan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pengguna dan memastikan kepatuhan terhadap harga yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Layak menerima tetapi permohonan gagal. Kementerian Kewangan Malaysia sedang mempertimbangkan rayuan individu yang awalnya ditolak dalam permohonan untuk mendapatkan kredit dari program E-Madani. Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan, menyatakan bahawa kenyataan rasmi mengenai status rayuan tersebut akan diumumkan dalam waktu terdekat. Kerajaan menerima pelbagai keluhan dari sebahagian rakyat yang mengalami kesulitan dalam mengajukan permohonan E-Madani dan berkomitmen untuk memberikan keutamaan kepada kumpulan penerima sumbangan tunai rahmah yang layak. Mesyuarat berkenaan E-Madani telah diadakan pada Rabu sebelumnya dan mesyuarat tersebut dipimpin oleh Perdana Menteri dan juga merupakan Menteri Kewangan iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Ahmad Maslan menyebut bahawa keputusan mengenai rayuan ini akan diumumkan setelah dilakukan penelitian lebih lanjut. Dijelaskan pula bahawa perbandingan data antara penerima sumbangan tunai rahmah dan E-Madani akan dilakukan untuk mengidentifikasikan dan memperbaiki kesenjangan dalam proses permohonan dengan fokus pada 8.7 juta penerima sumbangan tunai rahmah yang tidak dapat memohon E-Madani. Kenyataan tersebut menunjukkan keupayaan Kerajaan Madani untuk memastikan bantuan kredit E-Madani diberikan kepada mereka yang seharusnya memenuhi syarat. Abai anak sehingga meninggal dunia. Berita terkini melaporkan penahanan seorang penunggang P-Hailing dan isterinya yang sedang berada di dalam siasatan berkait kematian anak mereka yang berusia 6 tahun di Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur. Kedua pasangan itu yang berusia 30-an diduga terlibat dalam pengabaian dan penderaan terhadap anak tersebut. Bapa yang bekerja sebagai penunggang P-Hailing sementara itu, ibu kepada anak tersebut merupakan suri rumah. Mereka mempunyai 2 anak lagi yang telah diserahkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Anak mereka yang meninggal tersebut dilaporkan menghadapi masalah kesihatan akibat kelahiran pramatang
dan kekurangan nutrisi. Hasil bedah siasat menunjukkan kematian disebabkan oleh malnutrisi. Kedua pasangan suami isteri ini direman sehingga 13 Disember di bawah Akta Kanak-kanak 2001. Penyiasatan lanjut sedang dilakukan untuk menentukan perincian lebih lanjut dan memastikan keadilan dilaksanakan. Kebakaran sebuah rumah turut memusnahkan 5 kenderaan. Di Serdang, sebuah rumah, kereta, van dan 3 motosikal musnah dalam kebakaran di Taman Serdang Jaya pada awal pagi tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM, Ahmad Mukhlis Mukhtar berkata, pihaknya menerima panggilan pada jam 1.46 pagi tadi sebelum 3 pegawai dan 7 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat dikejarkan ke lokasi kejadian. Menurutnya, sebaik tiba mendapati kebakaran membabitkan rumah teres terbakar hampir 45%. Akibat daripada kebakaran itu, api merebak ke kenderaan mangsa iaitu sebuah kereta Nazaria, van Nissan dengan anggaran kebakaran 95% dan 3 motosikal musnah 100%. Api berjaya dipadamkan sepenuhnya tidak lama kemudian dan kebakaran itu tidak membabitkan mangsa, katanya dalam kenyataan hari ini. Penantian sepasang suami isteri untuk menemui anak sulung mereka yang hilang tanpa khabar berita sejak 9 tahun lalu akhirnya bernotah. Kisah kehilangan Siti Mariah pernah dilaporkan media pada 20 November lalu. Hamzah dan isterinya sebelum ini meluahkan kerinduan terhadap anak sulung mereka yang hilang tanpa khabar berita selepas keluar dari rumah untuk mencari pekerjaan pada tahun 2015. Siti Mariah adalah bekas pelajar lulusan ijazah daripada Universiti Malaysia Sarawak pada tahun 2004 hingga 2007. Selepas tamat pengajian, dia bekerja di sebuah bank di ibu negara. Pelbagai usaha dilakukan oleh ahli keluarga untuk mengesan Siti Mariah namun menemui jalan buntu. Penemuan anak sulung daripada 4 beradik ini disahkan oleh Mulkiaman ketika dihubungi. Mulkiaman turut berkunjung ke rumah tadi untuk memaklumkan penemuan anak pasangan ini selepas disahkan penemuannya. Hamzah Said yang berumur 65 tahun dan isterinya Cik Safwan Abdul Rahman 61 tahun dari kampung Sirih Naka itu berkata tidak putus mengucapkan syukur kerana atas penemuan anak Siti Mariahnya 39 di Labu Negeri Sembilan malam tadi. Mayat pelajar kolej ditemui busuk atas katil rumah sewa. Mayat seorang penuntut kolej swasta ditemui atas katil dan sudah berbau busuk di sebuah rumah sewanya, sebuah apartmen di Jalan Metropudu 2 semalam. Mayat lelaki warga Yaman berusia 24 tahun itu ditemui kira-kira jam 5 petang semalam selepas pihak polis menerima maklumat daripada orang awam. Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Superintendent Ashari Abdul Samah berkata, mayat berkenaan dibawa ke Institut Perubatan Forensik Negara PFN, Hospital Kuala Lumpur untuk bedah siasat. Proses bedah siasat terhadap mayat lelaki berkenaan akan dijalankan hari ini bagi mengenal pasti punca kematian. Setakat ini, kita masih mengklarifikasikan kes terbabit sebagai mati mengejut, katanya ketika ditemui di Balai Polis Setiawangsa di sini hari ini. Sekian berita Watak Kongsi pada malam ini. Terima kasih kerana menonton.